Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam siri Tazkirah Ramadan. Pada hari ini saya ingin memetik sepotong ayat dari surah Ibrahim ayat ke-7. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman ketika Allah mengingatkan, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nanti aku akan tambah nikmatku kepada kamu, dan sesungguhnya jika kamu ingkar, kufur, ingatlah sesungguhnya azabku amatlah keras, dahsyat. Jadi Ramadan merupakan bulan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana di dalam Ramadan ini, bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat, keampunan, ganjaran, pahala dan sebagainya. Itu adalah pemberian Allah kepada kita sebagai umat Islam, dengan pelbagai-bagai peristiwa seperti Lailatul Qadar dan banyak lagi perkara-perkara yang disarankan dalam hadis, dalam Quran untuk kita buat, yang mana ganjarannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala amat banyak, tak terhitung. Namun pemberian Allah itu sekiranya kita bersyukur dengan kita mengambilnya dengan melaksanakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang disarankan dengan amalan-amalan, maka akhirnya nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sekembalinya kita ke alam akhirat, maka kita akan membawa dengan pahala yang banyak, imbuhan yang banyak, pemberian Allah yang banyak, yang mana kita ni diibaratkan seperti seorang yang kaya raya, hartawan, yang mana kita boleh berbelanja dengan kemewahan yang kita ada, dengan harta yang kita ada, hasil tuaian kita, hasil pencarian kita di bulan Ramadan. Itu sekiranya hamba-hamba itu bersyukur. Tetapi sekiranya kita mengabaikan bulan Ramadan ini, maka kita akan balik dengan kecewa. Kita akan di akhirat nanti dengan muflis, dengan papa kedana, tidak ada apa-apa, dan yang ada hanyalah penyesalan. Saya bawa satu cerita yang boleh kita jadikan sebagai panduan ataupun perumpamaan. Seorang raja di zaman dahulu kala membawa tenteranya pergi berperang. Dalam perjalanan balik, dia berpesan kepada tenteranya yang ada tiga kategori tentera. Tentera berkuda, tentera yang membawa pejalan kaki, dan tentera yang membawa logistik barang-barangnya. Dia berpesan, pada malam ini kamu akan melalui satu sungai, dan apabila kamu terpijak je sesuatu yang keras di dalam sungai itu, kamu kutiplah, ambillah, bawalah balik. Jadi ketika malam itu, tentera-tentera tersebut melalui sungai tersebut. Jadi tentera berkuda melaluinya dan rasalah terpijak benda, tapi mereka mengabaikannya kerana mereka rasa sukar untuk mengambil barang-barang yang di sungai, di dasar sungai. Kemudian kumpulan yang kedua, oleh kerana mereka tentera pejalan kaki, mereka rasa mudah sikit, maka mereka mengambil, tapi mengambilnya dengan rasa sekadar menurut perintah. Jadi tidak bersungguh-sungguh mengikut arahan yang diberikan. Manakala kumpulan tentera yang ketiga, ini kumpulan tentera yang tak banyak soal. Tak banyak soal, dah biasa terbeban. Jadi mereka mengambil bersungguh-sungguh apa sahaja yang mereka terpijak dan terasa keras di dasar sungai, mereka ambil, bawa balik bersama. Jadi ketika sampai di perkampungan halaman mereka, sang raja bertanya, kamu tengokkah apa yang telah kamu kutip? Maka masing-masing dengan riak wajah berbeza-beza. Kumpulan yang pertama amat rasa sedih dan menyesal kerana tidak mengambil sesuatu pun di dasar sungai. Kumpulan yang kedua berasa gembira,
tetapi dengan bercampur bau dengan penyesalan. Kumpulan ketiga, mukanya riang, wajahnya bersinar-sinar, nampak kegembiraan. Kerana mereka cuba sedaya upaya mengompol segala benda yang mereka pijak untuk dibawa balik kerana taat dan kepada perintah raja. Rupa-rupanya apa yang berada di dasar dalam kegelapan yang tidak kita nampak itu ialah permata, berlian dan juga emas. Maka beruntunglah orang yang patuh tanpa banyak mempersoalkan perintah yang lebih mengetahui apa isi kandungannya di dasar sungai dalam kegelapan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan yang dirahmati Allah, begitu juga Ramadan. Ramadan ini adalah lubuk pahala, lubuk kerahmatan, lubuk kebaikan. Rugilah sesiapa yang mengabaikannya. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Masih tidak terlewat. Kita baru melepasi 15 Ramadan menuju ke 30 Ramadan. InsyaAllah kita masih berkesempatan. Sehingga bersuara lagi.